Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadha an-nabiyil karim Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar kata, ada satu laki-laki zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah. Wa kana yulaqabu himaran, tetapi orang duk panggil dia himar. Dia ni satu orang hidup zaman Nabi, nama Abdullah, tapi kawan-kawan panggil keldai kat dia. Ni bukan dulu lah ada lah dalam masyarakat ni, ya Allah, nama ni minta bagi nama mat ya, ada anak buah mat apa kasar lagi apa, dia panggil dekat dia ni himar, dia panggil kaldai kat dia, sedangkan dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada satu jasa ni Abdullah yang dipanggil himar, yang dipanggil kaldai ni, dia ada satu jasa dia dengan Nabi. Apa dia? Wa kana yudhiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ni penglipur lara. Dia ni apa? Orang yang boleh bagi Nabi gelak. Ni yang kata Abdullah ni. Kalau zaman lah ni kata pak lawak lah. Dia ni satu orang sahabat yang Nabi syok dengan dia. Kalau Nabi susah hati, kalau Nabi duka cita, kalau Nabi ada benda tak seronok ke apakah, kalau dia ni mai, kalau Abdullah yang daripada panggil himar ni mai, dia mai tu Nabi seronok dah, dia bercakap Nabi boleh gelak. Ni yang kata Abdullah ni, kawan-kawan panggil dekat dia himar. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad jaladahu fi syarah, tapi ada satu perangai tak elok dia ni. Apa dia? Lalu lori Carlsberg yang liok mati, dia kaki minum, dia tak boleh dengan botol ni, dia tak boleh. Lori bawa ayah tu lalu duk kereng bunyi dia ayah liok mati, dia tak boleh. Dia yang ni satu kelemahan dia. Yang kata Abdullah ni, yang kata sahabat yang daripada panggil himar ni, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad jaladahu fi syarab, Nabi pernah rotan dia pasal kesalahan mabuk minum arak. Kan minum arak ni kesalahan hudud, sabit kesalahan boleh rotan 80 rotan. Dia ni dia pernah ditangkap kerana kesalahan minum arak mabuk. Nabi pernah tangkap dia, sabit kesalahan dia, Nabi pernah rotan dia, Nabi rotan dia. Kata Umar Al-Khattab, fa'utiya bihi yauman, satu hari kena tangkap lagi, minum lagi, macam buat dadah lah. Saya dulu pernah pergi ceramah di pusat Serenti, dia panggil apa, malam tamat latihan ke apa, dia ni kira pelatih pusat Serenti. Jadi dah kena proses dalam tu apalah semua, kira isu nak bebas. Malam ni satu ceramah, ni cerita Mayatul Lepas. Kita pergi ceramah, kita baca hadis apa ni, cari agak-agak yang boleh bagi mereka sedang. Salah seorang daripada pelatih ni dengar hadis ni, teriak, kita terkejut, kita ada ceramah ni terkejut, teriak, insaf boleh lah, alhamdulillah. Selang sebulan lebih intake baru, masuk pelatih baru pula. Jadi bila kita pergi ceramah juga intake baru ni, ceramah tu nampak satu orang ni berasa lagi macam biasa, tengok dia ni
Tapi tak apalah duk cakap dia, tapi duk lagu-lagu duk tengok dia. Fatihah dia ni. Habis dia mai salam. Saya kenal ke? Tanya dia, saya kenal ke? Saya tamat latihan hari tu. Ni dia panggil jadi facilitator ke apa ke? Dia pergi ambil pula dia. Sama macam Abdullah Himar ni lah. Sama. Biasa kena rotan dengan Nabi pasal minum arak. Kata Umar Al-Khattab, fa'utiya bihi yauman. Satu hari kena tangkap pula. Bawa pergi pula di depan Nabi SAW. Fa'amara bihi fajulida. Nabi kata sebab ni. Nabi bagus tu bagus, tapi hak tak bagus tu. Bagus dia apa? Dialah penglipu lara. Bila Nabi susah hati, dialah orang yang boleh bagi Nabi gembira. Bagus. Tapi lepas nak tunggang pula. Kena tangkap pula mai depan Nabi. Fa umira bihi, maka diperintahkan dengannya. Nabi suruh fajulida, maka disebab dia lagi sekali. Faqala rajulun minal qaum Allahumma al'anhu. Salah seorang daripada sahabat Nabi ni sampai naik fed up lah. Tengok-tengok dia ni lagi, tengok-tengok dia ni lagi, tengok-tengok dia ni lagi. Maka sahabat ni kata apa? Allahumma al'anhu. Dia kata mudah-mudahan Allah Ta'ala laknat hang. Tak tahu insaf, tak tahu sedar diri. Sahabat yang seorang ni surah naik syekh dia pun. Apa hang tak sedar-sedar? Berapa kali dia buat salah, dia kena hukum, buat lagi, kena hukum, buat lagi. Allahumma al'anhu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala laknat hang. Ma akthara ma yu'ta bihi. Berapa kali hang nak kena tangkap kerana kesalahan yang sama, minum arak ni. Sahabat ni sudah marah. Faqala Nabi SAW. Nabi bila dengar macam tu, Nabi kata la tal'anuhu. Nabi kata jangan duk maki dia, jangan hang duk kata Allah laknat dia, jangan cakap macam tu. Nabi kata fa wallahi, Nabi kata demi Allah, ma alimtu innahu yuhibbullah wa rasulah. Yang aku pasti, Nabi kata, dia sayang kepada Allah dan Rasul. Nabi berkata lagu tu. Nabi kata fa wallahi, demi Allah, Nabi kata ma alimtu, tidaklah aku tahu, innahu yuhibbullah wa rasulah, melainkan dia satu orang yang dalam hati dia sayang kepada Allah dan Rasul. Cuma tabiat dia tak elok tu, dia susah nak berhenti dandan. Tapi aku tahu, Nabi kata pasti kepada aku, dalam hati dia ni, dalam hati Abdullah yang orang duk panggil Kalda ni, dalam hati dia ni yuhibbullah wa rasulah, dia ada sayang kepada Allah dan kepada Rasul. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila main hadis-hadis macam ni, benda hak kita nak kena ambil reserve, benda hak kita nak kena ambil ingat ni apa dia tuan-tuan? Bagi peluang dekat semua orang. Walaupun mata kita tengok dia jahat, bagi peluang dekat dia. Peluang sudah bagi 2 kali, sudah bagi 3 kali, bagilah 10 kali peluang pun dekat dia. Pasal apa? Pasal mana kita tahu dia dengan Allah macam mana. Satu orang yang mata kita tengok hari ini tak terpakai, satu orang yang mata kita tengok hari ini jahat, dari segi dia dengan agama ni jahat. Mana kita tahu minggu depan Allah buka hati dia jadi orang yang lebih kuat Islam daripada kita. Maka dalam soal nak maki, nak hamun, nak seranah, nak nantisan, Nabi kata pasal apa? Bagi peluang dekat dia, doa banyak-banyak dekat dia. Itu sebab dalam khutbah Jumaat, khutbah yang kedua, selalu khatib baca doa, Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina. Ya Allah, ya Tuhanku, aslih, bagi jadi eloklah kepada a'immatana, kepada pemimpin-pemimpin kami ini. Ya Allah, ya Tuhanku, jadilah pemimpin-pemimpin kami ini jadi elok. Kita maki mereka pun tak ada guna, minta dekat Tuhan, ya Allah, bagi mereka ni jadi elok. Hak mana duk kedarah arak tu minta berhenti, hak mana duk berzina tu minta stop, hak mana duk makan rasuah tu jangan duk dekat dah dengan rasuah.
minta, ya Allah ya Tuhanku, ubah mereka bagi jadi orang elok, bagi jadi orang baik. Pasal apa? Kalau mereka ni berubah, banyak manfaat kepada seluruh isi alam ni. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Baharul Mazi jilid 13, muka surat 184. Muka surat 184, bab ma jaa fil la'nah. Memang tajuk berkaitan dengan mukadimah tadi, iaitu bab yang datang pada menyatakan laknat ataupun maki hamun, sumpah serana, minta Allah supaya binasakan dia, laknat dia dan sebagainya. Ketahuilah saudaraku, melaknat dan berlaknat-laknat sesama Islam itu ditegah oleh syarak. Tak boleh kita kata dekat satu orang, ni laknatullah alaik, Allah laknat hang, tak boleh kata lagu tu. Maka tidaklah boleh kita kata dekat saudara kita, laknatullahi alaik, maksudnya kutuk ataupun laknat Allah ke atas kamu. Dan tidak boleh kita kata kepada dia, ghadaballahu alaik, murka Allah kepada kamu. Tak boleh. Tak boleh kata Allah laknat hang, tak boleh kata Allah murka dekat hang. Ataupun dikata kepada dia, ahraqakallahu binnar, tak boleh kita kata dekat dia, dibakar oleh Allah akan dikau dengan api neraka. Tak boleh. Selagi mana dia hidup, selagi mana dia ada peluang boleh berubah, jangan kita duk sumpah dia, kata dia akan kena bakar dengan api neraka. Tak boleh. Pasal apa? Tak ke isu dia berubah jadi orang baik. Begitu. Maka semua misal yang tersebut itu tidak harus dilaknat kepada orang. Tak boleh kata laknatullah alaih, tak boleh. Tak boleh kata ghadaballahu alaih, tak boleh. Tak boleh kata Allah bakar dengan api neraka, tak boleh. Bermula dalil yang menunjukkan yang demikian itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tala'anu bila'natillah wala bighadabih wala bin nar. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Kata dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan berlaknat-laknat sekalian kamu dengan laknat Allah, dan jangan berkutuk-kutuk sekalian kamu dengan kata dimurka Allah, dan jangan sumpah menyumpah sekalian kamu dengan kata kiranya dijadikan Allah kamu di dalam neraka. Tak boleh. Tu kerja Tuhan. Tuhan nak laknat siapa, Tuhan nak murka dekat siapa, Tuhan nak buh siapa dalam neraka, itu bukan kerja manusia, itu kerja Tuhan. Kita tak boleh mendahului Tuhan dalam nak menghukum orang. Tak boleh. Terus nak kata hang masuk neraka, tak boleh. Sebab nak masuk neraka itu hak Allah Subhanahu wa taala. Baik, masalah dia. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibni Abbas dan Abi Hurairah dan Ibni Umar dan Imran bin Husain radhiyallahu anhum ajma'in, dan hadis ini hasan lagi sahih. Masalah dia kata, melaknat apa hukumnya? Apa hukum kita laknat dekat orang? Kata Imam Ghazali di dalam Ihya, laknat itu ialah ibarat menjauhkan daripada rahmat Allah. Bila kita kata dekat satu orang tu laknatullah alaik, maksudnya dia tak dapat belah kesian Tuhan. Habis dia ni. Maka yang demikian itu tidak harus, melainkan atas orang yang disifatkan dengan sifat yang dijauhkan daripada Allah Subhanahu wa taala, melainkan orang tu dah pasti dah dia tak dapat rahmat Tuhan. Contohnya siapa? Abu Jahal. Confirm mati dia mati kafir. Abu Lahab confirm mati dia mati kafir. Firaun confirm dia mati, dia dulu ni mati dalam keadaan tak beriman kepada Allah. Nama-nama ni nama yang sudah pun dikonfirmkan dalam Quran, kafir mereka ni sampai mati mereka kafir. Kalau kita sebut Abu Lahab laknatullah alaih, tak salah. Pasal apa? Pasal itu sudah dikonfirmkan oleh Quran dan hadis. Hak mana yang tak tahu lagi cerita, jangan lagi marah dekat George Bush
disebut George Bush laknatullah alaih, tak boleh. Tahkah bulan depan Bush masuk Islam? Macam mana kita? Tuan-tuan pernah teringat tak dalam kepala kata Mike Tyson nak masuk Islam? Tak pernah teringat. Mike Tyson duk tinju, duk macam mana terkenalnya Muhammad Ali dulu, macam tu terkenal Mike Tyson pada satu masa hari tu ni. Tak sangka langsung kata dia nak masuk Islam. Tengok-tengok bukan setakat masuk Islam, pergi Mekah buat haji, pergi umrah lagi. Gambar ada, boleh masuk dalam internet, type Mike Tyson umrah, dia keluar gambar. Kerajaan Saudi bagi layanan VVIP dekat dia. Dia turun di airport, kerajaan Saudi bagi layanan VVIP, sambut dia, bawa dia pergi Raudah, polis jaga keliling, orang lain tak boleh masuk. Dia macam Sultan Brunei, duduk di Raudah seorang-seorang minta doa, duduk teriak. Mike Tyson 5 tahun dulu, kalau sebut Mike Tyson ni nak masuk Islam, kita percaya tak? Saya tak abang oleh lah, jangan abang Mike Tyson. Tengok-tengok dia masuk Islam. Macam mana hari ini kita tak percaya kalau orang kata Queen Elizabeth masuk Islam? Kita tak percaya. Tapi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa boleh bantah? Siapa boleh bangkang? Tengok-tengok bulan depan Queen Elizabeth masuk Islam, nak kata apa? Setakat Princess Diana hari itu, rumus kata dia duk berkawan dengan Dodi, dia dah masuk Islam. Ada rumus kata betul tak betul, wallahu a'lam, Tuhan aja yang tahu. Maknanya istana Britain ini sudah ditembusi dengan perkataan Islam, dah masuk dah. Kalau bulan depan Queen Elizabeth masuk Islam, saya mai kuliah bulan depan, tuan-tuan mai kata, Ustaz ni kasyaf ke? Ustaz kasyaf ke? Saya kata kasyaf tak ada, kereta ada pakai drive shaft, kasyaf tak ada. Pasal apa tuan-tuan? Pasal itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pilih siapa, Allah nak bagi hidayah dekat siapa, dia dapat. Cat Stevens masa rambut panjang berjurai, duk main gitar, tak ada pedoman hidup. Kalau masa tu orang kata dia ni satu hari nak masuk Islam, siapa nak percaya? Tiba-tiba hari ni Cat Stevens, yang tak mau orang panggil dia Cat Stevens, dia mau orang panggil dia Yusuf Islam. Hari ini bukan sahaja dia Muslim, tapi dia menjalankan kerja dakwah seluruh dunia. Dia buat kerja dakwah seluruh dunia. Pasal apa? Pasal Allah sudah pilih dia untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud dia apa dia? Kita tak boleh mendahului kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi mana dia hidup, selagi mana dia boleh berjalan di atas muka bumi, selagi itu kita tak boleh kata ke dia laknatullah alaih. Tidak boleh. Pasal apa? Pasal ke depan Allah saja yang tahu apa yang Allah simpan untuk dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan dia kata, maka yang demikian itu tiada harus, melainkan orang yang disifat dengan sifat yang dijauhkan daripada Allah, dan iaitu kufur dan zalim. Seperti dikata laknatullahi alal kafirin. Yang tu tak apa. Kita tak spesifik orang, kita tak khususkan kepada siapa-siapa. Kita kata laknatullah alal kafirin, laknat Allah kepada orang yang kafir. Maknanya selagi mana dia kafir, selagi itu dia tak berhak mendapat pengampunan Allah. Kalau kita nak minta ampun untuk orang kafir pun dilarang oleh Allah. Pasal apa? Pasal dia kafir. Maka orang kafir ini dilaknat Allah kepada dia. Tapi jangan sebut nama. Pasal apa? Kita tak tahu. Nama tu kemungkinan satu hari akan masuk Islam. Ataupun kata laknatullahi 'alal zalimin, laknat Allah kepada orang zalim. Boleh, tanpa menentukan siapa dia. Maka sayogia diikut padanya dengan lafaz syarah, kerana pada laknatullah itu ada bahayanya. Kerana menghukum atas Allah Azza wa Jalla, menjauhkan itu adalah satu, menjauhkan orang yang kena laknat itu daripada hadrat Tuhan, dan menjauhkan daripada umum rahmatnya. Kita tak boleh sebut laknatullah. Kenapa? Perkataan itu menyebabkan dia ni jauh daripada belas kesian Tuhan. Maka yang demikian itu satu pekerjaan ghaib, telah mengetahui, tiada mengetahuinya melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata tadi, Tuhan aja tahu siapa yang akan dapat
iman dan petunjuk daripada dia, dan mengetahui atasnya oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, jikalau memberitahu Allah akan dia atasnya. Nabi pun tak tahu. Kalau Nabi habang tu Allah bagi tahu, tapi Nabi sendiri tak tahu. Nabi bercakap tentang masalah tak jadi lagi, Nabi bercakap tu pasal Allah bagi tahu. Tapi atas kapasiti Nabi sebagai satu orang yang bernama Muhammad, dia tak tahu. Dia bercakap atas apa yang Allah bagi tahu kat dia. Masalah melaknat yang harus itu bagaimana, laknat yang boleh itu macam mana? Kata Imam Ghazali di dalam Ihya, melaknat yang harus ialah melaknat dengan kaifiat yang umum, cakap umum aja, seperti dikata laknatullah alal kafirin, yang tu tak apa, tak tahu siapa, selagi mana dia kafir Allah laknat dia, dengan menilik kepada kufurnya. Ataupun kata laknatullah ya alal mubtadi'in, yakni dengan ditilik kepada bid'ahnya. Dia satu orang yang mengamalkan bid'ah yang cukup teruk, maka Allah laknat orang yang duk buat benda-benda ni. Dan seperti laknatullah ya alal fasaqah, yakni dengan ditilik kepada fasiknya. Siapa yang fasik Allah laknat dia. Dan harus melaknat dengan kaifiat ataupun dengan cara yang lebih tertentu daripada yang tersebut itu, seperti dikatanya laknatullah ya alal yahud wal nasara wal majus. Allah laknat Yahudi, Nasrani dan Majusi tanpa menyebut siapa orang dia, dengan menilikkan kepada kufur mereka itu. Dan laknatullah ya alal qadariyah, dan ke atas al khawarij, dan ke atas al rawafid, dan laknatullah ya ala zunah, dan laknatullah ya ala zulmah, dan akilir riba, dan semua yang tersebut itu harus belaka. Kita kata Allah laknat kepada orang zalim, Allah laknat kepada kaki zina, tak apa, tapi jangan sebut nama orang tu. Pasal apa? Orang tu belum tentu lagi dia akan mati kafir. Tetapi pada melaknat segala jenis orang yang bid'ah ada bahayanya, kerana mengetahuikan bid'ah itu pekerjaan yang tersembunyi dan tiada datang padanya lafaz yang maksur, maka sayogia ditegah daripadanya akan orang-orang awam daripada melaknat mereka itu. Kerana yang demikian itu membawa kepada melentangkan diri daripada seumpamanya. Kata jangan pergi laknat orang yang tak pasti, takut sekali lagi laknat tu macam hadis mula kita baca tadi, dia balik mai kena kat kita balik, takut yang tu. Baik, masalah dia kata melaknat orang yang tertentu itu ada padanya bahaya. Demikianlah kata Imam Ghazali di dalam Ihya, seperti kata engkau Ali dilaknat kiranya oleh Allah akan dia, tak boleh sebut satu nama Ali, kata Ismail, kata Sabri, Allah laknat dia, tak boleh macam tu, dia kata. Padahal Ali itu kafir atau fasik atau orang buat bid'ah, tetapi maka tiap-tiap seorang yang sabit laknatnya pada syarak, baik pun dalam Quran ataupun di dalam sunnah, maka harus laknatnya. Seperti engkau kata Abu Jahal laknatullah alaih, ini yang kita sebut tadi, ataupun kata Abu Lahab laknatullah alaih, yang tu tak apa, kerana telah sabit mereka itu mati atas kafir, dia kata. Ini ada sebut tadi. Dan ketahuilah yang demikian itu pada syarak. Adapun melaknat orang Yahudi yang tertentu pada zaman kita misalnya, maka itu berbahaya juga. Kita marah dekat Netanyahu misalnya, dia apa? Perdana Menteri kah? Perdana Menteri Zionis Israel lah ni. Kita marah dekat dia, kita sebut Netanyahu laknatullah alaih. Dia kata ada bahayanya. Pasal apa? Pasal Netanyahu belum tentu mati kafir lagi, tah ke bulan depan dia masuk Islam. Maka kita dah sebut kata dia kena laknat Allah masuk neraka, kita dah mendahului kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang tu bahaya. Dia kata jangan lagi, kerana barangkali masuk Islam ia, maka mati ia dalam keadaan hampir diri dengan Allah Subhanahu wa taala, macam tu. Baik, masalah dia kata mukmin yang kamil itu tiada ia pelaknat dan pencela dan pelucah. Kita kalau betul-betul kita orang Islam yang beriman, kita tak macam ni, dia kata. Demikianlah hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Kata dia an Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal bazi, dia kata. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada mukmin yang kamil lagi yang berpegang dengan hukum agama mencela dan mencaci orang pada keturunannya. Nabi kata, kalau orang tu beriman sungguh, dia tak maki bangsa dan keturunan orang. Dia duk maki ni bangsa Indo-Paria, kata tak boleh. Pasal apa? Itu bangsa dia. Kita bukan boleh buang bangsa kita, tuan-tuan. Tuan-tuan marah dekat Melayu macam mana pun, tuan-tuan orang Melayu. Islam dia boleh keluar daripada diri kita, wal-ayazubillah. Islam boleh keluar daripada diri orang, tapi bangsa tak keluar. Kita beranak mai orang Melayu, hidup nak colek bagi keluar Melayu tu tak boleh. Melayu tu dia main dengan kita. Maka menyalahkan bangsa itu adalah salah. Bangsa tak ada salah apa dalam hal ni. Nampak? Maka Islam beritahu, dia kata tak boleh kita nak mencela dan nak mencaci keturunan kita, tak boleh. Bangsa kita, keturunan kita, kita tak boleh hidup kata lebih kurang dekat mereka. Saya jumpa satu dalam kawan-kawan hantar email mai, satu nak kata puisi ke apa ni, Raja Ali Haji. Tuan-tuan pernah dengar nama dia? Raja Ali Haji. Dia orang terkenal sekitar kurun yang ke-18 dulu, tahun 1800 dulu. Raja Ali Haji ini orang Selangor. Kononnya dilahirkan tahun 1808. Ada setengah ahli sejarah kata 1809. Dia anak kepada Raja Ahmad, keturunan Bugis, dan dia ada salah silah dengan Kesultanan Selangor lah ni. Raja Ali Haji banyak tulis buku. Untuk bayangkan kurun 18 tahun 1800, dia dah tulis banyak buku. Di antara buku dia yang terkenal, nama dia Tuhfatun Nafis, tulis tahun 1860. Dia tulis buku silsilah Melayu dan Bugis. Dia kaji balik nasab keturunan. Kita akan jumpa tajuk sekali lagi. Kaji nasab keturunan, tulis tahun 1865. Tahun tu dia dah jadi satu orang yang bijak, pandai, cerdik. Banyak pihak kata dia mati tahun 1872. Yang tu tak ada apa. Yang tu tuan-tuan tak apa pun tak apa, tak naik perisah. Yang saya nak bagi tahu ni apa dia, saya jumpa kawan-kawan hantar main email. Kata-kata Raja Ali Haji, dia satu orang yang sangat patriotik dan sangat sayang kepada bangsa dia. Bugis ni kira rumpun Melayu. Bugis ni kira rumpun Melayu. Dia tulis, dia kata, jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat pada budi dan bahasa. Ini bahasa orang dulu-dulu. Tahun 1800 tuan-tuan, dia tulis macam ni punya bahasa. Kalau nak kenal satu orang itu orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa, dia kata. Jika hendak kenal orang yang berbahagia, dia sangat memelihara daripada yang sia-sia. Indah dah baca. Kalau nak tahu satu orang tu orang bahagia, dia satu orang yang tak buat benda sia-sia, dia bahagia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat pada kelakuan dia. Jangan dengar cakap, tengok dia macam mana. Kalau nak kenal dia orang yang mulia ke tak ke, tengok kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang berilmu, bertanya dan belajar, tidaklah jemu. Itu orang berilmu. Dia belajar, dia tak faham, dia tanya, itu orang berilmu. Jika hendak kenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Orang yang berakal masa hidup atas dunia, dia siap bekal untuk akhirat. Itu orang ada akal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai,
lihat kepadanya ketika bercampur dengan orang ramai. Dia kata, nak kenal orang yang memang akhlak baik, perangai baik, masa dia duduk bercampur tu, tengok dia macam mana. Dia duduk melawak, duduk gagal dalam kain orang, minta sunana. Ini bukan perangai baik. Dia kata apa lagi? Ni Raja Ali Haji. Dia kata apa? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menuruni, hati gajah sama dilapah, hati tungau sama dicicah. Hidup jelang menjelang, sakit